owner a person who lets and let goods to a hire. Hire is a person who takes and taken goods from an owner. Okay, so apa yang hirer dapat daripada owner? Adakah dia dapat ownership? Yes. Dia dapat ownership? Until you pay the goods. Okay, so what actually hirer get at early stage? The goods. Okay, siapa nak bantu Azrin? Siapa nak bantu Azrin? Okay, saya bantu you all untuk faham. In sale and purchase, ada 3 ingredient in section 4, subsection 1 of Sales of Goods Act, right? Remember? The goods transferred, the property in goods transferred, price for the said transferred. Okay? Alright, itu adalah element in section 4, subsection 1 of Sales of Goods. Okay. How about in hire purchase? Okay, hire purchase. Apa sebenarnya yang penting dalam hire purchase, ciri-cirinya? Adakah ownership transferred? Okey, Engku Aisyah kata tak, bagus, faham. So apa yang transfer? Apa yang ada dekat hirer? Aisyah. Yes? Possession. Okay, possession. Alright, possession. Dalam sale and purchase, buyer dapat goods, buyer dapat ownership. Atau buyer dapat ownership, tak dapat goods. Contohnya, ada contoh yang kita belajar sebelum ni, buyer beli tapi possession dia kekalkan dekat owner dulu, nanti dia ambil later. Tapi ownership dah ada dekat dia. Yang mana seller tu tak boleh suka-suka nak buat dengan barang yang dia pegang. Sebab barang tu adalah hak milik buyer dah. Dia hanya ada possession. Tapi dalam hire purchase, hirer only get the possession but not the ownership. Tapi Azmi sebut tadi, dia boleh dapat ownership lepas fully paid, lepas selesai bayar lah. Okay, so maknanya bila you buat sewa beli, kereta yang ayah you beli, kereta yang you beli masa you baru kerja, itu bukan kereta you lagi. The ownership remain with the owner. You as hirer only gain the possession. Okay, itu beza nyata lah antara sale and purchase dengan hire purchase. Okay, the hirer gain only the possession but not the ownership. The ownership remain with the owner. So you have to understand the difference between the ownership and the possession. Okay, clear tak you all? So you hanya dapat possession, not the ownership as a hirer. Okay, alright. So sila Azrin baca page pertama tu. In this chapter, you will be introduced to hire purchase. Baca yang tu Azrin. In this chapter, you will be introduced to hire purchase, which is a type of contract to acquire goods over a duration, and the parties are known as owner and hire. The main statute governing hire purchase transactions in Malaysia is the Hire Purchase Act 1967. The Hire Purchase Act sets out the formation and contents of HP agreement, the legal rights, duties, obligations of hires and owners of or financiers. Okay, so nampak kan owner dengan hirer, and then akta yang kita refer Hire Purchase Act. So in the ingat kita belajar Contract Act that we refer Contract Act. Okay, agency what act we refer actually, Nur Fatin? If dengar contract we refer Contract Act, Sales of Goods we refer Sales of Goods Act, Hire Purchase we refer to Hire Purchase Act. Tapi kan Fatin, agency what act we refer? Fatin Alimah? What act we refer for agency? Apa dia? What act we refer? Fatin. Buka, tadi awak dah unmute. Ni awak mute balik. Sebut je, what act we refer for agency? Okay, tulis sekarang Fatin. Tulis dekat chat box. What act we refer for agency? Okay, Fatin tulis. Apa akta kita refer? Jawapan terus. Now, 1-2 ayat, 1-2 perkataan je. What act we refer, Fatin? For agency. What act we refer, Fatin? Tulis cepat. Tak banyak pun nak tulis. Apa act tu? What act? What act?
What act? Dia ada sebutan sebelum tu. Contohnya Contract Act, contohnya Hire Purchase Act. Act 1950 je awak tulis. What act actually, Fatin? Act. Contract Act 1950. Jangan pandai-pandai kata ada Agency Act ya. Tak ada Agency Act. Pernah keluar soalan objektif, okay. Dia buat Act for agency. What act we refer? You apa ingat mesti ada Agency Act. Ada salah satu jawapan Agency Act. Tak ada Agency Act. For agency we refer Contract Act, okay. Contract and agency we refer Contract Act 1950. Sales of goods we refer Sales of Goods Act. Hire purchase we refer Hire Purchase Act. Okay. Alright, okay, itu satu. Okay, cuba lihat seterusnya dekat overview of the chapter. Nature of purchase tu adalah introduction, formation, kita akan belajar sekejap lagi. Protection for hire and grantor tu, saya minta you baca sendiri dan fahamkan. Kalau tak clear boleh tanya saya. Saya akan tekankan dekat formation, statutory rights and repossession. Kenapa? Sebab kekerapan soalan ditanya memang dekat area ni lah. Tapi bukanlah tak ada langsung soalan protection. Tapi kekerapan soalan dan banyak boleh ditanya dekat area formation, statutory rights and repossession. Okay, so saya akan terangkan tiga-tiganya. Okay, under common law, hire purchase is a contractual agreement whereby the owner lets the goods out on hire and agrees that the hirer may either return the goods and terminate the contract or elect to buy the goods on the completion of the required period of payment. So nampak tak dalam hire purchase ni ada pilihan. Okay, yang mana owner dia hire barang dia kepada hirer, okay, dan dia sedar nature of hire purchase ni, hirer ada pilihan either to terminate agreement and return the hire purchase goods or decide to buy upon completion of payment. Okay, so dalam hire purchase dia macam ada dua senario lah. Mula-mula kita sewa, lepas tu kita decide untuk beli. So sepanjang kita tak complete lagi payment installment tu, kita tidak ada ownership. Okay, kita hanya ada possession sahaja. Okay, kereta yang kita bawa, yang kita sign agreement tu bukan kereta kita. Kita hanya ada possession of the goods, not the ownership. We cannot sell to anyone that we want. Okay, itu bukan hak kita lagi. Okay, kereta tu masih dalam hak milik owner. Alright, okay. So in section 2, subsection 1 of Hire Purchase Act, okay. Hire purchase agreement as an agreement for the letting of goods with an option to purchase. Nampak tak word elect, word option, pilihan. Ia tidak berlaku dalam sale and purchase. Kalau Aisyah Safia dah beli handphone daripada Muhammad Ilham contohnya, okay, tiba-tiba tak nak pula handphone tu, dia nak pulang kepada Ilham. Tak boleh lah. Sebab goods dah transfer, ownership dah transfer dah kepada Aisyah. So Aisyah tak boleh sesuka nak pulang bila rasa tak best dengan handphone tu. Okay, dah jadi milik you dah. Alright, tanpa sebab lagi lah tak boleh kan. So ia boleh berlaku dalam hire purchase, maksudnya along the way dalam tempoh period tempoh yang diberikan 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun tu, you rasa you nak return the purchase tu, you boleh return. Dia ada proses and prosedur dia lah. Ada pro and cons dia lah. Tapi you berhak untuk return and terminate agreement. Okay, tapi for sale and purchase, the moment you dah beli, you suka-suka nak pulang balik, lepas you dah bayar everything, tak boleh. Sama juga dengan seller tiba-tiba nak minta daripada you, tak boleh lah. Sebab bila seller jual kepada hirer, the goods transferred as well as the ownership transferred. Okay, unlike hire purchase, the good transferred but the ownership remain with the owner. Okay, yang tu nature penting yang you ingat. Dan of course dalam sale and purchase, bayaran boleh berlaku secara sekaligus. Okay, handphone tu 1,000, bayar 1,000. Good transfer, ownership transfer, price for the sale transfer. Tapi dalam hire purchase, good transfer, ownership tak transfer dan payment biasanya by installment. Okay, by installment. Itu nature hire purchase. Kalau you bayar sedebuk semua jumlah, dia bukan hire purchase. Itu jual beli. Okay, alright. So kita tengok slide sekejap macam mana, okay, macam mana you nak faham bila you beli kereta you beli kereta, macam mana you nak faham siapa owner, siapa hirer. Okay, kalaulah Farah Wahida beli kereta, okay, dekat satu dealer. So siapa owner dia Farah Wahida? Siapa owner dia Farah Wahida?
Kalau saya beli kereta dekat dealer, Awak adalah hirer. Okay, bagaimana awak nak tahu siapa owner dalam transaksi jual sewa beli di Malaysia? dealer tu akan jadi orang tengah ke gitu? Okay, macam Ke mana dealer tu? tu? Macam mana? Macam mana tu nak faham owner siapa dealer ni macam mana pula? Okay, bayangkan macam mana? Siapa boleh bantu? Siapa boleh explain bila you dah baca you nampak point dia? Owner financial institution. Owner financial institution. Siapa jawab tu? Liana, madam. Oh, Liana. Liana. Okay. Dealer tu macam mana pula, Liana? Dealer yang kita yang jual kereta tu. Yang kita baru Dia jual kereta kepada kita sebagai hirer. So macam mana financial jadi owner? financial dia akan bagi duit dekat dealer. Okay. So bila bagi duit pada dealer, maka lepas tu Ownership financial akan dekat owner. Okay, very good. So bank akan jadi owner. Okay, bagus Liana. Setuju tak Engku Aisyah? Dah beritahu bagus, mesti setuju kan? Okay, jom kita tengok slide. Okay, nampak tak slide yang saya share? Okay, jom Nampak. tengok. Okay, sekarang nampak tak? Nampak Vero. Nampak Sekejap. Sekejap. Okay, so sekarang saya buat slide show you all, nampak? Nampak tak? Nampak. Nampak dua gambar je kan? Kan? Nampak. Okay, how a hire purchase agreement is made? Okay, macam mana purchase agreement dibuat? Intending hirer yang ni. Okay, ni intending hirer. Beli kereta tu kan, macam mana nak beli kereta, baru kerja 4 bulan, tak sampai lagi 10,000 simpan kan, tak ada duit nak beli direct cash pun tak boleh. Okay, so jumpalah dealer. So takkan sampai bila-bila kita tak boleh nak bawa kereta, nak pergi kerja macam mana kan. Jadi kita ada satu lagi method untuk acquire goods. Selain daripada sale and purchase kena bayar tunai sekaligus, so kita ada dalam Akta Hire Purchase Act untuk sewa beli. So kita deal dengan dealer, dealer akan carikan financier untuk kita. Okay, biasanya dia orang dah faham dah bisnes dia orang ni. Dia tahu hirer ni akan cari banker yang akan beri interest rate yang rendah kan. So biasa dia akan dealkan lah. Atau you sendiri kau kenal banker mana-mana yang boleh bagi interest rate yang rendah, of course you akan choose and suggest dekat dealer lah. Sebab macam yang Adilah ya tadi. Aliyah ke Adilah yang jawab tadi? Aliyah ya. Okay, macam Aliyah jawab tadi, dia kata bank yang akan bayar, financier yang akan bayar kepada dealer. So benarlah kata Adilah tadi, iaitu betul ke Adilah ke Aliyah tadi? Tak kira lah. Madam. Siapa? Liana. Liana, dia dua salah. Okay, so Liana kata owner adalah bank. Sebab apa? Bank akan bayar dekat dealer kereta yang 100,000 tu. Okay, so bank become an owner. So bank jadi owner. Dah kita tak ada dah deal dengan dealer ni. Okay, cuma dealer ni dia akan biasanya untuk maintain dia punya marketing strategi, untuk tarik kita dan kita introduce dia dekat orang hirer-hirer yang lain, dan dia akan beri servis yang terbaik lah. Kita dah tak hubung dengan dia lagi pun, apa masalah, kita akan contact dia, dia akan layan biasanya. Tengoklah dealer you macam mana kan. Okay. Tapi itu bukan obligation dia, itu strategi dia. Okay, bukan tanggungjawab dia pun nak urus kita lepas kita dah sign agreement dengan owner. Tapi biasanya kita boleh maintain good relationship dengan dealer ni untuk manfaat nak tanya apa masalah kereta ke apa ke, dia lebih arif lah. Okay, bank memang tak tahu pun. Okay, so bank akan jadi owner
agreement yang kita buat adalah antara intending hirer dan juga owner. So agreement sign antara kita dua ni, owner dengan hirer. Okay, alright, so clear? Clear semua orang? Faham macam mana owner dengan hirer tu buat agreement, siapakah yang terlibat dan bagaimana bank boleh jadi owner, bukan dealer yang kita jumpa pada awalnya. Alright, okay. So property in goods or ownership is not transferred to the hirer. Hirer merely obtain possession macam saya explain tadi. So in the case of credit corp, until hirer has exercised his option to purchase by paying total amount and fulfilling his obligations, no property in the goods ataupun property in the car passes to the hirer. So ownership not transferred until fully completed. Okay, payment is fully completed. Alright, duration yang kita ikat 7, 8, 9 tahun settle dan baru ownership transfer to the hirer, and you can change your name in the grant daripada nama bank kepada nama you lah. Tapi selagi you tak settle bayar in the grant, the name is not you as hirer but the bank. Okay, owner is financier. Okay, so terus pergi kepada, okay ni terminologis lah owner. You all nampak ke? Mungkin tak nampak ni. Okay, nampak apa sekarang? Terminologis. Okay, so terminologis ni owner, person who lets or has let goods to hirer under hire purchase agreement. Okay, owner ni lah dia dah bayar dekat dealer, dia adalah orang yang menyewakan goods tu kepada hirer. Okay, ini terminologis yang you kena tahu. And then ini adalah hirer, person who has taken goods from an owner under hire purchase agreement. Alright, so dealer, person, not a hirer or not an owner, by whom or on whose behalf negotiation leading to the making of hire purchase agreement with the owner were carried out. Itu adalah dealer. Alright, so of course price is total sum payable by hirer under hire purchase agreement in order to complete the purchase goods. Alright, so ini ada sedikit pesanan. Okay, sesiapa yang ada apa-apa issues dalam life dia, never give up. Okay, never give up. Okay, Allah sentiasa ada di sini all. So do orang kata apa, bersemangatlah. Okay, cuba baca ni sekejap Azrin. Mana Azrin ni? Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Okey, Azrin faham macam mana ayat ni? Allah takkan memberatkan seorang apa yang kita tak boleh tanggung. Okey. So apa pun ujian yang Azrin lalui, sebenarnya ujian tu Azrin boleh atasi dengan baik. So bersangka baik dengan apa yang Allah tentukan dalam life you. Mak ayah semua sihat Azrin? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adik-beradik semua okey? Semua okey, Alhamdulillah. So maksudnya SAM ni tak ada apa-apa ujian berat lah untuk you study elok-elok. Tak ada ujian. Okay, Alhamdulillah. So bila tak ada ujian, so you kena bantu rakan-rakan yang mungkin you nampak ada masalah supaya dia rasa bebanan yang ditanggung tu ada orang yang ambil berat. If you have good friend lah Okay. Alright, so untuk semua orang jugalah apa-apa ujian dan cabaran yang you face, Allah takkan bagi cabaran itu berat sehingga you tak mampu tanggung lah. You mampu, yakinlah dengan usaha dan berdoa kepada Allah. Setiap cabaran dan dugaan tu ada jalan keluar insya-Allah. Alright, so kita dah settle untuk faham nature of hire purchase. Alright, nature of hire purchase, kita akan pergi kepada formation of hire purchase. Untuk pergi kepada formation of hire purchase ni dia ada 9 campur 3 iaitu 12. 12 tu banyak dan bayangkan kalau you kena hafal all these 12 formation and you sit for this paper next semester sebab you repeat SAM ni dan bukan sikit nak ingat sebab tak semestinya apa you faham you boleh ingat semuanya sebab ramai je pelajar-pelajar sebelum ni mengadu madam saya bukan tak baca, saya bukan tak faham pun, madam faham tapi saya cuma tak ingat. Bila you tak ingat jawapan you akan kosong dalam jawapan dan bila kosong saya tak ada daya upaya untuk beri markah. Sebab tak ada point dan reason kenapa saya boleh beri markah bila jawapan awak kosong. Tak kira lah walaupun awak kata awak faham, awak ingat sebelum tu tiba-tiba masa jawab exam awak lupa. I can't give you any marks.
Please remember that. Okay, so jangan repeat paper ni. 12 tak ada case pun banyak nak ingat. And apatah lagi kalau you kata Madam English saya tak okey kan. So apa lagi? Apa alasan you kalau setakat sakit sikit-sikit tak nak join? Nak rasa ke sakit repeat dah rasalah kalau you nak. Okay. Formation of hire purchase ni. Okay, boleh ke tidak? Anyone, boleh ke tidak? Boleh. Nak jawab boleh pun susah. Okay, so saya tak nak bagi 5 minit lah, lama sangat tu. Okay, 4 minit. Okay, 4 minit baca. Okay, 1 minit untuk baca ke-12-nya, 1 minit dia 60 saat. Okay, bagi yang dah baca 60 saat tu memang lama, cukup untuk baca 12-12 tu punya point penting. And try to create the mnemonic and terus tulis dekat chat box. Okay, mnemonic point penting yang awak jumpa. Okay, contohlah your senior sebelum ni pernah tulis second wife sign agreement. Kan sign agreement apa tu? Second war, perang kedua kan. Ada dia punya point-point lah. Okay, so saya harap you all menghubungkan sel-sel otak you all dengan baik untuk hasilkan satu mnemonic yang best dan kreatif untuk diingat. So Mustaqim, are you okay? Okay, Madam. So boleh follow nature hire purchase tadi dengan baik? Boleh. Okay, so saya tinggal lagi 3 minit untuk you all create. So terus tulis dekat chat box. Saya tunggu. So boleh tutup kamera sekejap lah kalau you rasa nak tutup. Tapi bila saya bersuara semula, semua orang kena buka kamera balik. Okay, Haris, pastikan Haris Daniel jangan lama-lama terkeluar daripada radar. Siti Anira, try to rejoin. Okay, 3 minutes more. Okay, you all buka je lah kamera sekarang. Saya dah bersedia untuk tengok you all. Okay, buka kamera you all. Lepas ni memang kena buka kamera. Kalau saya suruh tu buka je terus. Nak ikutkan wajib tau buka kamera ni. Saya ni kan buat pengetahuan you all very particular on attendance. Attendance tu memang saya ambil berat sungguh. Untuk pengetahuan awak, kalau student tu bukan online dia ada kelas fizikal kan, lagi saya nampak siapa tak datang. Lagi saya panggil. Kalau dalam dewan besar ada 6 grup. Awak bayangkan 6 grup macam mana saya panggil. Saya panggil.
Okay. Kalau you all tak datang, saya suruh kawan dia call. Okay, yang ni saya suruh call kan. Kalau you all dekat college, okay, sebelum ini saya pernah buat. Kawan dia kata, oh madam dia ada kat bilik. Dia tak sihat ke? Saya tanya. Sihat madam. Oh sihat, awak pergi tengok dia tidur ke apa. Kawan awak akan dari sini awak lah. Akan naik motor pergi college, kejutkan bangun awak jangan main-main. Kalau dekat online ni ada cara lain saya boleh detect kenapa you tak join. Okay, so saya particular on attendance. Saya tak kira. Okay, tak kira lah masa saya buang kena panggil nama you all ke, saya akan buat. Okay, so saya akan notice siapa yang betul-betul fokus, siapa yang betul-betul beri perhatian, siapa yang betul-betul committed untuk datang. Okay, so saya tak nak dengar lagi, ada je saya panggil tak respon, ada 3 minggu je lagi kita nak bersama kan. Setuju tak Anira? Setuju madam. Anira punya line problem ya tadi? Madam, dia hilang. So dah okey dah? Dah. Dah. Anira yang kata hujan lebat tu ke? Ya madam. Okey, baru baca. Anira tinggal Johor. Johor kat mana Anira? Dekat Masai madam. Okay. So Anira, you can follow from the beginning? Boleh madam. Tapi sikit-sikit je dengar dia. Okay. So pastikan you secepat mungkin dengar balik rakaman kalau kawan ada rakam Okay, saya nampak orang yang pertama menulis ialah Liana Awang tapi tak sempat nak tulis habis. Okay, so tanya Liana, at least awak terus bertindak kan. So Liana dah siap 12 ke belum? Dah, tapi tadi saya nak sambung ke bawah tapi dia tekan enter. Memang dia bukan tekan enter tau, you tekan control lepas tu you enter. Itu tips dia. Tekan control enter baru dia enter. Saya dulu macam tu juga. Okay, tekan control, tekan enter. Baru dia boleh enter. Okay, so Liana terus tulis. Okay, so nampaknya Liana lebih pantas orang perempuan juga yang ni. Madam nak tanya. Ya. Kan ada 12 kan, madam kata ada 12. Ya, Zakwan. Permission. Tapi dalam buku saya ada 9 je. Memang yang lagi 3. Yang lagi 3 kat mana tu? Kat mana tu Zakwan? Kat mana agaknya tu? Mengikut penakulan saya. Ya. Di lagi mana 3 tu under deposit to be paid by the hirer. Ya ke? Macam tak betul je Zakwan. Cuba luaskan pandangan awak Zakwan. Awak dah luaskan pandangan awak? Tak nampak lagi ke Zakwan? Cuba Zakwan istighfar je. Ada dosa-dosa tu Zakwan. Istighfar cepat. Zakwan cepat nak dengar. Zakwan. Ya, Zakwan dah menyesal dia tanyakan. Istighfar nak dengar jap. Istighfar tak tahu ke? Macam mana istighfar? Saya dah mati madam. Okey, istighfar. Pandai baca tak istighfar? Pandai. Baca jap. Tapi saya just astaghfirullahaladzim madam. Boleh lah tu. Okey lah tu. Okey. Dah nampak dah cahaya yang besar? Cahaya yang besar ada. Bau. Tak nampak lagi? Mana 3 tu? Tak nampak? Oh, okey. Okey, nampak. Di mana kau awak nampak Zakwan? Memang first paragraph tu. Betul tak madam? Apa ayat dia? So first, an owner entering into a HP agreement must first Bukan tu. Itu yang pertama. Itu pertama. Okey, tak apa. Mustaqim, apa yang ketiga-tiga tu mana Mustaqim? Lagi 3 tu. Oh, okey. Madam, saya jumpa. Mana? So first section 31 1A, owner must collect deposit upon the signing. Betul tak? Okay. Belum tepat lagi tu Zakwan. Okay. Mustaqim, mana Mustaqim? Yang lagi 3 dia madam. Kalau Mustaqim jalan yang lurus, kalau tak nampak memang kena Mustaqim. Saya rasa tak. Yang kat page 152 tu. Apa dia? Motor Vehicle Registration Certificate. Okey. Zakwan jumpa tak? Zakwan jumpa tak? Zakwan?
Jumpa tak? Okey, baca balik semula Mustaqim ketiga-tiganya. First, motor vehicle registration certificate. Second, Okey. modified motor vehicle. Third, Okay. declaration on second hand motor vehicle. Di sebelah pages je kan? Sebelah je kan? 152. Zakwan jumpa tak? Tu yang saya kata tadi awal-awal madam, yang 3 yang bawah nombor 9 tu. Oh, Saya masukkan yang tu. Tapi awak baca deposit tadi saya dengar. Agak confused madam. Okey. Tapi at least Zakwan tanya, so Zakwan nampak jawapan yang benar kan? Itu pun positif sebenarnya kan? Walaupun sebenarnya saya belasah telinga awak kenapa tak baca, tapi it's better than you not ask anything So next way Mustaqim menunjukkan jalan yang lurus ya. Okey, sebab Mustaqim menunjukkan jalan yang lurus, saya akan terangkan semua ke-12-12 formation of hire purchase. Okey, alright? Okey sekejap. Okey, so yang pertama, ingat tak kita belajar law of contract sebelum ni, ada ciri-ciri law of contract juga. So yang ini contract of hire purchase. Okay, yang pertama adalah duty to give notice of the second schedule before entering the hire purchase agreement. Maknanya kalaulah Zakwan nak sewa beli kereta lepas dia bekerja 6 bulan, so Zakwan boleh bayangkan step ni lah yang Zakwan akan face, akan lalui untuk sign hire purchase agreement. Okay, iaitu Zakwan akan dapat second schedule notice. Okay, what is second schedule notice? Second schedule notice adalah pre-contractual agreement. Okay, yang agreement sebelum you sign lagi you dah tengok dah apakah dia rupa agreement yang you akan sign. Apakah konten penting yang you akan sign. Imagine now Zakwan ataupun you all sendiri nak sign agreement hire purchase. Okay, so what is the purpose Zakwan? Second schedule notice ni. Boleh Zakwan baca? Jumpa tak ayat the purpose of second schedule notice? Zakwan, are you there? Purpose of second schedule notice madam. The purpose of giving this notice is to Dekat mana ya madam? Ya? Dekat mana ya madam? Of course you know. Oh, okay. Saya nampak, okay. The purpose of giving this notice is to inform the intending hirer concerning the financial obligations which may be incurred by the intending hirer under the HP agreement. Maksudnya apa Zakwan? Maksudnya Zakwan boleh tahu, sebulan I kena bayar berapa. Okay, dalam tempoh berapa tahun kalau I kena bayar sebulan banyak ni. So you tak caught in surprise lah. You tahu apa yang you sign earlier sebelum you sign agreement yang sebenar. You tahu financial obligation you banyak mana sebulan you boleh bayar. Okay, maknanya you didedahkan dulu content, term and condition agreement yang sebenar sebelum you sign agreement. Sebenarnya ini untuk mengelakkan daripada penipuan yang dibuat oleh owner ataupun dealer lah. Kan kita boleh minimize ruang untuk kita sebagai hirer ditipu oleh owner ataupun dealer. Okay, dia walaupun sekadar serve second schedule notice, tetapi kalau owner gagal untuk serve the second schedule notice, cuba tengok section 46, dia punya penalty. Okay, penalty dia bukan sikit-sikit penalty dia adalah berat. Ahmad Haziq, are you there Ahmad Haziq? Yes, madam. Okay, baca Ahmad Haziq section 46 dan on kamera, saya nak tengok muka Haziq. Sekejap madam. Kejap lagi. Okay, baca sementara nanti kejap tu. Section 46 bawah sekali tu. Penalty. Okay. If such person is a body corporate, it is liable to a fine not exceeding 100,000 and for a second or a subsequent offence to a fine not exceeding 250,000. If such person is not a body corporate but is an individual, he is liable to a fine not exceeding 25,000 for a term not exceeding 3 years or to both. And for a second or a subsequent offence to a fine not exceeding 50,000 or to imprisonment for a term not exceeding 5 years or to both. Okay, Haziq boleh bayang tak? Okay, kalau Haziq adalah owner, okay, you are not a company lah but you owner individually. You ada satu business sewa beli kereta, you buat sewa beli, you buat jual beli. Tapi you bukan company, you individu, you kaya raya lah. Okay, and then you nak buat sewa beli agreement. So you tak serve schedule notice.
yang you boleh dikenakan? Apa penalti yang you boleh dikenakan atas kegagalan to serve second shadow notice? Kena denda, madam. Berapa banyak? 100,000, Untuk kesalahan pertama dan juga boleh 250,000. Not kurang. okey. Ah. 25 berapa dia 25,000. kalau Haziq adalah individual? First Oh, offence 25,000, not exceeding 25,000. okey. Lepas tu you boleh, apa lagi hukuman yang you akan terima? Apa? Imprisonment tu apa? Dipenjarakan. Dipenjarakan. Haziq, awak boleh dipenjarakan. Kalau awak bisnes sewa beli, awak tak serve second shadow notice. Okay. Untuk kesalahan pertama, jumlah dia 25,000 dah boleh dipenjarakan. Dia all lah. Kalau you tak bayar, then you boleh dipenjarakan. So bayangkan kalau you punya bisnes dah suam-suam kuku, you tak ikut prosedur, you nak bayar 25,000 pun tak ada duit, you kena penjara. Sebab individu. Kalau company, kenapa jumlah dia besar? Sebab dia bukan individu. Dia tak boleh penjarakan company. So that is why dia punya denda 100,000, 250,000. Okay, so jangan nampak benda ni ringan lah. Bila ada akta kata penaltinya sampai boleh dipenjarakan. Bila you buat business, you kena hati-hati dengan proses and prosedur. Okay, alright, itu yang pertama. Ya, ada soalan? Ya, Amirul. Kalau kita kena denda sampai 20,000 tu dia kena suara penjamin kan? 120,000? Bukan, 25,000 yang Madam Haziq kata tadi. Yang hukuman sewa beli tu. Dia kena suara penjamin kan? Tak. Penjamin ni awak kena faham dia punya itu konteks yang lain lah. Sekarang ni adalah cerita Haziq sebagai owner dia buat bisnes sewa beli kereta. Okay, so bila Haziq tak serve second shadow notice, jadi dia boleh dikenakan denda sehingga 25,000 dan sekiranya dia gagal bayar 25,000 denda tu, dia boleh dipenjarakan. Ia bukan jaminan, dia adalah denda. Denda atas salah laku, penalti atas salah laku tidak ikut prosedur dan proses undang-undang. Jamin tu lain. Jamin tu kalau awak dipenjarakan, kita kalau tak bayar jaminan polis lah orang kata kan. Okay, itu lain. Ini adalah penalti. Penalti maknanya denda ataupun hukuman atas kesalahan tidak ikut peraturan dalam Hire Purchase Act. Mirul clear? Saya dah faham. Okay. Saya kurang faham yang pasal penalti tadi tu. Dia penalti dengan jamin difference. Okay. Penalti tu maksudnya hukuman atas kesalahan yang kita buat lah. Jaminan tu different story. Dia bukan konteks yang kita belajar hari ini. Okay, thank you Mirul atas soalan. Okay, seterusnya. Okay, tak ada soalan lagi Seterusnya adalah yang kedua, agreement must be in writing. Okay, nampak tak word must be in writing? Must be in writing dalam law maksudnya you tak follow salah. Agreement akan void. Kita dah belajar dah law of contract sebelum ni. Agreement can be made orally, can be made in writing, express and implied. Tapi when the act stated clearly agreement must be in writing, agreement must be in writing. Okay. Dan apa lagi syarat dia? Okay, Amira jangan lama sangat pergi toilet Okay, apa lagi syarat dia selain daripada agreement must be in writing? Syaratnya ialah you kena pastikan agreement tu hanya 2 bahasa saja. Okay, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Tak boleh guna bahasa selain bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sekalipun you punya hirer tak faham bahasa Inggeris, tak faham bahasa Melayu. You must create ataupun form agreement in 2 language only, English or Malaysia. Okay, bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Kalau tak, penaltinya section 46. Tulisan kena jelas, tulisan mudah difaham, tak boleh kecil daripada font 10. Okay, itu yang you kena observe. Alright. Yang ketiga ialah of course boleh imagine lah lepas you tahu agreement tu must be in writing, of course kena tanda tangan kan. So agreement must be signed, rules yang you kena faham that agreement must be signed ni, you sign tanpa agreement tu fully completed pun akan jadi void. Okay, make sure you sign agreement after fully completed. Jangan ada blank spaces you sign. Biasanya orang suka cepat sebab tu dia tak kisah blank spaces ke tidak. Okay. Yang keempat, agreement must contain certain details. Semua cucu, datuk, nenek ada dalam tu.
Okay, dalam agreement details tu. Okay, bila start sewa, berapa bulanan bayar, okay, bila, kat mana kita simpan barang tu, okay, berapa kali installment, setiap satu installment berapa bayar, chassis number, engine number, semua kena ada dalam agreement tu. Okay, everything semua kena ada. Dan you akan tengok banyaknya nak kena tulis. Bayangkan you ambil paper ni semester depan sebab you repeat, you malas, dan you kena ingat semua-semua ni. Boleh ingat ke? Tak boleh. Okay, tapi biasanya saya akan bertolak ansur lah. Kalau kata kat sini ada 20 point, you ingat 10 pun okay. Alright. Okay, seterusnya. Separate agreement for every item of goods. Katakanlah Ahmad Baihaqi beli motor satu, beli kereta satu, beli lagi satu van. Owner sama. Okay, owner adalah Maybank. Walaupun owner yang sama, tetap setiap item kena separate agreement. Itu requirement dia. Okay, itu yang perlu you tahu. And then after that, no agreement, no alteration or addition to be made to the agreement. Lepas Ahmad Baihaqi sign agreement. Lepas tu owner nak amend, nak alter, nak add. Tak boleh suka-suka. Dia kena minta consent daripada hirer. Dan hirer tak setuju, tak boleh. Kalau hirer setuju pun, dia kena ada initial bukti hirer setuju. Nampak tak agreement tu bila you dah sign, you mengikat lah. Okey, seterusnya yang ketujuh, copies of the agreement must be served on the hirer and grantor. Salinan perjanjian tu kena beri kepada hirer dan grantor 21 hari selewat-lewatnya. And then seterusnya booking fee and deposit. What is the difference between booking fee and deposit? Booking fee tu sebelum deposit lah, kita book je. So maximum booking fee yang owner atau dealer boleh ambil tak lebih daripada 1%. Kalau kereta tu berharga 100,000, 1% adalah 1,000. So daripada 100 hingga 1,000 je yang dia boleh collect. Dan kita kalau tak jadi proceed dengan hire purchase agreement tersebut, anytime kita boleh cancel dan kita boleh minta balik duit deposit tu. Sorry, booking fee tu. Berapa agaknya Intan Khairina? Adakah semua booking fee 1,000 yang kita bayar tu kita boleh dapat balik, Intan? Tak. Okay, berapa je yang kita boleh claim? 90%. 90%. Dari 1,000 berapa 90%? 900. So 100 tu kenapa tak boleh nak ambil? Sebab mungkin kita dah book barang tu kot. Mungkin sebagai ganti rugi. Sebagai reasonable upah lah ataupun admin work yang dia dah buat kan. Okay, kalau dulu tak ada rules, you tak tahu nak minta berapa, nak retain berapa. Sekarang ni dah bagi tahu dah, you boleh ambil 90% je. Banyaklah. So 10% kita kena adalah kepada dealer ataupun owner yang dah start buat kerja dia. Okay, so jangan takut untuk minta balik bila you tak proceed dengan hire purchase dengan that owner. Okay, boleh minta but setakat 90%. Kalau lah dealer atau owner tu question, you boleh bagilah section ni kan, requirement dalam section hire purchase act And then deposit 10%. Okay, 10%. Cuma kadang-kadang memang owner atau dealer dia buat free deposit, tak bayar deposit pun tak apa. You boleh dapat full loan daripada financier. Tapi adakah itu bijak sebenarnya? Okey, Sofia Balkis kata tak. Kenapa tak bijak, Sofia? Sebab bila full loan lagi tinggi interest tu kita nak bayar. Lagi tinggi interest, lagi tinggi monthly installment. You bayar baru bayar dah 2 tahun tapi macam tak bayar apa-apa, macam bayar interest saja kan. So kalau sebenarnya lah memang senang cakap tapi kalau tak ada plan betul-betul tak terbuat juga. So you all muda lagi kan, kalau boleh ada memang ekstra sikit buatlah tabung kereta untuk deposit kan. So bila deposit you tak perlu loan banyak-banyak. Okay, tak perlu beli kereta besar dulu, cukup untuk keperluan you pergi balik kerja. Alright, so yang terbaik memang sebenarnya kalau kita boleh kurangkan loan tu lah. Itu yang terbaik. Tapi kalau tak mampu, at least bayarlah deposit sikit daripada tak bayar langsung. Okay, alright. Sebab bila kita bayar deposit, kita dah bayar sebahagian lah juga. So kita bulanan pun tak tinggi dan jumlah kita bila kita nak trade in nanti banyaklah kita dah bayar biasanya. Biasanya orang yang baru kerja, dia taklah nak pakai kereta tu sampai 20 tahun kan. Dia pakai kereta kecil dulu. Of course bila dah berumah tangga kereta besar sikit kan.
dia akan trade in lah kereta tu. So bila trade in, kalau dah banyak bayar dapatlah lebih sikit ke atas kereta baru yang kita nak beli. Masing-masing lah tapi please jangan kalau boleh plan lah untuk beli kereta. Untuk ada deposit yang you bayar so you tak perlu fully loan. Kata Sofia tadi rugi bayar interest. Okay. Settle dekat semua tu, dan yang ini kita pergi kepada yang Zakwan tak nampak tu. Yang Zakwan tak nampak, 3 sebelah tu, iaitu ini hanya hire purchase goods berkaitan dengan kereta atau motor vehicles. Dia tak semestinya motor vehicles tau hire purchase goods ni. Okay, kalau awak tengok first schedule, kategoris dia consumer goods, termasuklah perabot, termasuklah alat tulis. Alat tulis tu, bukan alat tulis, bukan consumer goods. Dia ada 2 kategori besar lah, consumer goods dengan motor vehicles. Okay, so Kowe setahu saya pun menggunakan hire purchase. Sewa beli so tamat tempoh, maksudnya kita beli waktu tempoh dah tamat. Itu adalah consumer goods. Dia tak akan cover lah ABC sebelah ni. Kan sebab sebelah ni ABC yang Zakwan tak nampak tu refer spesifik kepada motor vehicles. Okay. So kalau motor vehicle lah sewa beli, memang kat Malaysia ni motor vehicles lah biasanya yang orang suka guna transaksi hire purchase. Dulu ada hire purchase Islamic, saya tak ingat nama dia, tapi tak boleh survive. Dia tak boleh survive. Itu better sebenarnya untuk pengguna. Cuma untuk hire purchase sekarang pun dah ada Islamic transaction. Islamic transaction ni dia lebih telus lah. Kalau penalti lambat bayar pun 1% je. Okay, tak banyak. Dia tak banyak ambil hidden charges kalau Islamic transaction. So saya saran you all kat Malaysia ni, you all dah boleh pilih Islamic transaction atau bukan pilih je lah Islamic. Walaupun nampak sama, sebenarnya tak sama. Di samping dia halal dan di samping dia tak ada operation atau hidden charges. Kadang-kadang yang konvensional nampak macam murah daripada Islamic banking, tapi bila ekonomi kita sekarang problem kan, interest lebih tinggi berbanding dengan Islamic transaction lah. Okay, you mungkin dulu bayar 500 sebulan. Cuba tanya parents, ayah, monthly installment kereta ada naik tak? Installment rumah naik tak? Dalam keadaan sekarang memang ada kenaikan. Yang Islamic kalau naik pun dia ada limitation dia. Alright, so saya harap awak aware lah. Memang you tak ada pilihan. Islamic transaction pertama tak ada riba, dan you ada pilihan untuk pilih yang halal. So kalau you masih teragak-agak, macam nampak lebih kurang je, macam mahal sikit lah Islamic ni, nama je kot, itu maknanya ilmu you tak cukup lagi. So terus pilih yang halal, insyaAllah ada keberkatan dia. Kan? Okay, belajar lebih lagi untuk faham betul ke, lebih kurang sama betul ke atas nama sahaja. Kan sebenarnya tidaklah. Of course mereka dah kaji dan Malaysia adalah negara yang terbaik dalam Islamic banking dia. Terbaik. Saya pergi presentation dekat luar negara sekalipun, Malaysia menjadi rujukan dalam Islamic transaction. Pengkaji-pengkaji tentang Islamic banking semua ni banyak kat Malaysia yang jadikan rujukan lah. Macam tu. So saya harap you all kalau KWSP pun tukarlah. KWSP tu ikut syariah. Mak, ayah, kakak, abang kalau belum tukar lagi suruh dia tukar kepada syariah sebab kita nak rezeki yang halal. Okay. So motor vehicles registration certificate ni saya ringkaskan. Saya pun ada hal kejap lagi ni. Memang insyaAllah boleh tamat tepat pukul 12 atau 5 minit sebelum pukul 12. Alright, so dengar baik-baik. So motor vehicle registration ni geran. Dulu geran kereta kita sebagai hirer tak boleh pegang. Owner pegang. Sebab kat dalam geran tu nama owner, nama bank, bukan nama kita. Pegang geran pun tak boleh. Kita nak pergi buat renew road tax insurance kena pergi bank. Kena bayar upah runner pula untuk settlekan insurance road tax. Tapi selepas 2011 kita boleh pegang geran kereta tu. Walaupun dalam geran tu owner bukan nama kita. Owner nama bank. Kita punya nama akan tukar dekat geran tu bila kita dah selesai bayar. Okay? Alright. Okay, lepas selesai bayar sebenarnya macam-macam lah kita boleh buat. Kalau kita nak jual ke, kita nak buat apa ke, mudah lah. Okay. So yang kedua ialah modified motor vehicle. Okay, kalau lah agreement tadi, tak boleh nak di-add, tak boleh nak di-alter, tak boleh nak di-amend tanpa izin kita sebagai hirer. Walaupun barang tu barang owner, tetapi undang-undang tetap kata you nak modify kereta lepas hirer dah sign agreement, tak boleh. Itu protection yang diberi kepada hirer. Okay, hirer ada hak walaupun kereta tu milik owner, kita tak ada ownership. We only get the possession, but the owner has no right at all to add, to amend, to modify kereta yang kita dah choose untuk kita sewa beli. Alright?
Kalau dia buat, you ada undang-undang untuk fight dan cabar dia di mahkamah. Okey, yang seterusnya adalah Declaration on Second Hand Motor Vehicle. Siapa boleh explain yang ketiga ini? Anyone? Jom kita uji adakah mereka masih wujud. Ismail, are you there? Ya, madam. Okay, baik ada. Ismail, ayah ibu sihat? Sihat alhamdulillah. Okey, kat rumah ke kat college? Kat rumah. Okey, ayah beli kereta second hand ke baru? Baru. Baru, okey, tak ada nak tanyalah. So ada abang ke kakak ke pak saudara ke beli kereta second hand? Ada. Okey. Awak rasa lah undang-undang ni, Section 4G ni nak explain apa sebenarnya kalau beli second hand goods? Undang-undang ni dia cakap any defect, second hand, inspection report conducted the level authority or body approved, the controller or the minister. So macam kena pergi Puspakom dulu lah untuk check inspection boleh guna ke tak kereta tu. Siapa yang pergi check Puspakom? Owner yang nak beli kereta tu. Kereta Owner nak beli kereta? Owner beli kereta Ismail? Tak. Orang yang nak beli kereta second hand. Orang. Okey, katalah Ismail nak beli second hand. Apa yang Ismail boleh dapat benefit daripada Section 4G ni? Macam pergi check dulu. Siapa yang kena pergi check? Apa orang yang jual kereta tu ke? Okey, owner lah. Owner kena inspect kereta tu dekat Puspakom. Puspakom tu adalah orang yang akan badan yang akan inspect kereta lah. So dia akan keluarkan macam satu list ataupun description tentang keadaan kereta tu, kan rosak kat mana, elok kat mana, teruk kat mana, kan. Dia boleh inspect, nanti kita sebagai Ismail sebagai hirer boleh tengoklah apa masalah kereta tu. So kalau kereta tu masalah dia mungkin tak berbaloi untuk beli, kan, of course lah Ismail tak nak sewa beli kereta tu. Jadi bila ada requirement macam ni, owner akan ambil peluang untuk memastikan yang rosak teruk-teruk tu dia kena repair dulu. Yang tinggal rosak sikit-sikit lah, kan. Sebab dulu sebelum ada undang-undang ni memang ramai je yang tidak berkemampuan beli kereta second hand, bayar untuk monthly murah tapi rosak dia kena bayar lebih daripada monthly. So kena hati-hatilah beli kereta second hand. You kena pastikan yang you memang dapat inspection punya report daripada Puspakom untuk second hand goods tu. Bukan itu saja, you kena tengok sendiri. Panggil orang yang mungkin lebih arif tentang keadaan kereta second hand tu, is it berbaloi untuk you beli. Kadang-kadang kita tak tahu, kan, dalam documentation by Puspakom nampak okey. Tapi you kena juga untuk tengok sendirilah adakah okey seperti mana yang tertera dalam inspection tu. Okay, so you sebagai hirer Ismail berhak tengok status keadaan report kereta tu sebelum you beli, especially kalau dia adalah second hand goods. Okay, clear tak Ismail? Clear betul. Okay, Intan Hairina, clear Intan? Okay, clear. Tanya kalau yang kereta baru pula macam mana pula? Kereta baru biasanya dia memang tip-top, dia sepatutnya tak ada masalah, dan sekiranya ada masalah, that is why dalam tempoh tertentu kita boleh tukar spare part tu free of charge. Maksudnya kereta baru tu kita expect memang okey. So kalau dia tak okey, kita berhak untuk tukar tanpa bayaran apa-apa. Itu jaminan yang akan diberi oleh owner ataupun syarikat Honda contohnya, Toyota contohnya, itu jaminan dia. That is why bila kita nak servis, tak boleh servis dekat tempat lain sebagai tempat mereka. So syarat dia kalau you servis tempat lain, lepas tu kereta tu problem, spare part dia takkan ganti. Sebab you tak ikut rules. So rules dia, syarat dia ialah you nak claim free of charge within 5 years, for example, servis dekat tempat dia. Toyota is Toyota, Proton is Proton, Honda is Honda, macam tu. Okay, clear Amirul? Clear, madam. Okay, yang second hand yang second hand punya pun saya dah faham, tapi dia kena mula-mula kena hantar kat Puspakom macam tu, kan? Itu owner lah, owner yang akan buat. Maksudnya kita sebagai hirer boleh tengok lah laporan atau description keadaan kereta tu.
Takkan adalah rosak yang teruk akan dijual kepada hirer, sebab hirer boleh tengok kan apa masalah kereta tu. So biasanya owner akan repair lah kereta yang dia rasa major rosaknya, yang akan menyebabkan hirer tak nak beli. Dia pun nak duit kan, that is why dia kena ikut rules yang ni. Okay? Alright. Faham Okay, so everyone, you all punya homework ialah create je mnemonic. Okay, create mnemonic untuk formation, statutory rights dan juga repossession. Okay, dan juga tengok past year question untuk tiga-tiga. Formation, statutory rights and repossession. Tengok past year supaya you familiar bentuk soalan. Mnemonic tu supaya you dapat capture point penting, supaya you tak lupa point penting tu. Okay, alright. So belajar sesuatu hari ni? Banyak kita orang belajar, madam. Okay, Alhamdulillah. So nanti you all ratekan kefahaman you all dan juga ratekan kepuasan you all belajar hari ni. Okay, skala 1 hingga 10 dalam WhatsApp group. Okay, so kelas rap tadi saya ada pesan nama-nama pelajar yang saya sebut tak respon pun you kena tulis dalam WhatsApp group dan saya nak lihat mereka respon kepada reason kenapa tak join lagi ataupun kenapa tak respon bila dah join tapi tak respon. Okay, so cukup untuk hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care. Bye. Waalaikumsalam. Thank you, madam.